Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ada seorang kawan kata, Bung Mukhtar akan kalah di N58 Lamag. Pada PRN 16 yang lepas, Bung Mukhtar hampir kalah di Lamag. Beliau hanya majoriti menangnya 661. Pada waktu itu belum ada gelombang melawan ataupun gelombang menolak Parti Malaya. Dia sudah kalah ataupun dia sudah hampir kalah dan hanya majoriti 661. Walhal Bung Mukhtar merupakan pengerusi Barisan Nasional Sabah, UMNO Sabah, dan juga paling menarik beliau juga pada waktu itu mempunyai kekuatan yang dikatakan heavyweight. Tetapi pada waktu itu Bung Mukhtar hampir dikalahkan oleh calon daripada Parti Warisan Sabah dengan hanya majoriti 661. Itu pun belum ada gelombang tolak parti daripada Malaya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ada seorang penganalisis politik rakan saya, dia kata Bung Mukhtar akan kalah di N58 Lamag. Betulkah ramalan itu? Berdasarkan beberapa situasi, beberapa keadaan, mungkin Bung Mukhtar akan menghadapi kesukaran yang sama untuk kali ini. Dalam PRN tersebut, calon daripada warisan adalah kita tengok dulu siapa calon daripada warisan. Muhammad Ismail Haji Yaakob. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, lawan Bung Mukhtar untuk PRN 17 kali ini adalah, kita tengok dulu adakah dia akan berhadapan dengan calon warisan yang sama. Bung Mukhtar akan menghadapi calon daripada warisan kali ini iaitu Azhari Rahgon. Manakala GRS pula dipertaruhkan Datuk Juhari Janan dan daripada Perikatan Nasional Pangeran Petra, Pangeran Asri, dan daripada PIS Roslan, manakala Afiq daripada PKS dan ada juga Parti Perjuangan Rakyat PR. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, pertarungan tiga penjuru sebenarnya sedang berlaku dalam Lamag, yaitu antara Bung Mukhtar daripada Barisan Nasional, manakala itu dari Sukau, itu penjuru di Sukau. Tapi untuk Bung Mukhtar, Bung Mukhtar sebenarnya dicabar, berlaku kesilapan tadi. Bung Mukhtar dicabar oleh Johaini Zamsah dari Johari daripada GRS, manakala Muhammad Saifullah Lokman daripada Warisan, Mazlin Madali Perikatan Nasional, dan juga parti daripada Parti Impian Sabah. 4 penjuru. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sekarang ini ada satu yang sedang menular di media sosial berkait dengan kekayaan isteri Bung Mukhtar dan juga Bung Mukhtar. Dipertontonkan harga-harga jam tangan yang dipakai oleh mereka. Ini telah menyebabkan ramai para penonton ataupun pengundi di Lamag mula marah atau mula terasa. Namun demikian, adakah benda itu akan menyebabkan Bung Mukhtar kalah? Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ramalan rakan saya di Lamag, beliau mengatakan bahawa mungkin warisan atau GRS yang akan menumbangkan Bung Mukhtar. Dalam satu kenyataan yang berlainan, Bung Mukhtar menyatakan bahawa beliau menjadi sasaran kepada serangan ataupun menumbangkan calon pilihan raya untuk Lamag. Karena kata Bung Mukhtar, kalau dia tumbang, Barisan Nasional akan tumbang. Jadi Bung Mukhtar perlu menang. Adakah Bung Mukhtar akan mampu mempertahankan kerusi Lamag yang dimenangi beliau baru-baru ini dengan hanya majoriti 661, satu jumlah yang kecil dan satu jumlah yang boleh dipertikaikan.
Dengan gelombang sekarang, gelombang menolak Parti Malaya, mungkin akan memberikan sedikit lagi cabaran kepada Bung Mukhtar. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Bye-bye. Sebelum kita teruskan ulasan hebat ini pada petang ini, izinkan dulu saya berkongsi dengan Anda semua. Ini ialah terapi imun transfer factor for life. Terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Secara umum dan ringkasnya, apabila imun badan kita lemah, apabila imun kita bodoh, apabila imun badan kita tidak seimbang, kita kena penyakit dan sukar sembuh daripada semua jenis penyakit. Imun badan yang tidak seimbang juga menyebabkan kita kena autoimun. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, apabila imun badan kita jadi kuat, bijaksana dan seimbang, imun badan kita lah yang akan menyembuhkan semua jenis penyakit yang ada di dalam tubuh badan kita. Terapi imun ini mendidik, mengajar, menguatkan dan menyeimbangkan imun badan kita. Sebelum ini, apabila imun badan kita jadi lemah, bodoh dan tidak seimbang, imun badan kita gagal untuk menghapuskan semua akar penyakit yang bertumbuh di dalam tubuh badan kita. Apabila imun badan kita lemah, akar penyakit akan tetap bertumbuh, berakar dan bersarang di dalam tubuh badan kita. Jawapan kepada kesehatan yang optimum ialah peningkatan daya imun badan, penyeimbangan daya imun badan, dan menjadikan imun badan kita bijaksana. Apabila imun badan kita jadi bijaksana, maka kita sehat. Cepat dapatkan produk hebat ini melalui nombor telefon saya yang tertera. Produk ini lulus KKM, halal dan diperakui oleh doktor-doktor di seluruh dunia. Tuan-tuan dan puan-puan, ini mungkin jalan penyelesaian kepada masalah Anda yang Tuhan hantar kepada Anda semua. Mungkin Anda sudah berdoa bertahun-tahun untuk masalah kesehatan Anda, dan ini jawaban yang Tuhan hantar untuk Anda semua. Jom kita sambung berpolitik lagi. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini jangkaan saya, dan ini adalah juga pengakuan daripada Timbalan Presiden KDM sendiri, yaitu Wetrom Bahanda. Menurut Wetrom Bahanda, beliau yakin KDM akan menang 15 kerusi dalam pilihan raya negeri Sabah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya menjangkakan bahawa tidak akan ada satu parti pun yang akan menang lebih daripada 20 kerusi untuk PRN Negeri Sabah untuk kali ini. Janganlah anda percaya dengan cakap-cakap yang ada di luar sana, terutamanya Saibut Rupa daripada Semenanjung Tanah Melayu. Mereka tidak tahu apa-apa tentang keadaan politik di Sabah yang sedang bertarung habis-habisan. Di banyak kawasan yang saya lawat, di banyak kawasan yang saya teliti, hubungi rakan-rakan di sana, mereka kata sukar inilah pilihan raya pertama untuk Sabah yang paling sukar untuk kita tentukan siapa pemenangnya, paling sukar untuk dibuat ramalan siapa yang akan menang, siapa yang akan jadi kerajaan. Jadi ada realistiknya dan ada logiknya apabila Wetrom Bahanda mengatakan bahawa KDM boleh menang dan boleh menang mudah atau boleh menang dengan selesa daripada 15 kerusi yang mereka tandingi. Adakah ini akan membawa satu bentuk baru kerajaan kepada rakyat Sabah? Entahlah. Menurut Wetrom lagi, dia berani mengatakan begitu kerana gelombang menolak Parti Malaya yang sangat besar sekarang melanda PRN Negeri Sabah. Selain daripada itu, penerimaan terhadap parti lokal Sabah juga kini menjadi makin baik. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ada kata-kata menyatakan bahawa ada harapan dua orang adik-beradik keluarga Bahanda ini boleh menjadi Ketua Menteri Sabah. Wetrom Bahanda, kalau betul-betul mereka mampu mendapat 15 kerusi Dewan Undangan Negeri Sabah, dijangka beliau boleh dilantik, dicadangkan menjadi Ketua Menteri Sabah. Kerana pada pandangan saya, beliau boleh mendapat perkenan daripada TYT Sabah untuk menjadi Ketua Menteri Sabah. Tetapi untuk parti warisan pula, adakah ini akan dapat perkenan? Dan
Parti Warisan juga saya jangka boleh memenangi lebih daripada 10 kerusi atau boleh sehingga 15 kerusi pilihan Raya Negeri Sabah. Tetapi untuk dapat 20 itu amat sukar, bukan seperti dahulu. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kalau Wetrom Bahanda jadi Ketua Menteri Sabah yang baru, ini boleh menjadi satu dorongan baru kepada pembentukan kerajaan dan bentuk kerajaan yang baru. Wetrom kata, kalau mereka menang 15 kerusi, mereka bersedia untuk bekerja sama dengan mana-mana parti yang ada di Sabah. Jadi, adakah KDM betul-betul dapat menang 15 kerusi dalam pilihan Raya Negeri Sabah? Kalau Wetrom menang atau KDM menang 15 kerusi itu, siapa yang akan jadi mangsa? Parti mana yang akan jadi mangsa? Mangsanya mungkin GRS, mungkin Warisan, mungkin Perikatan Nasional, dan mungkin juga Barisan Nasional Pakatan Harapan. Mana satu yang akan jadi, kita sama-samalah bersabar tunggu. Ini keputusan terkini yang kita tahu apa yang berlaku dalam pilihan Raya Negeri Sabah.